Baiklah, seperti yang kami janjikan, kita kembali semula ke ruang bicara ini kerana kita ada satu lagi topik, satu lagi isu yang saya kira cukup penting dan menarik sebenarnya untuk kita sembang-sembang bersama dengan seorang lagi tetamu yang sudah pun berada menemani saya di studio ruang bicara ini. Baiklah, topik yang kita pilih untuk ruang bicara yang kedua ini ialah membentras penipuan keuangan, tanggungjawab semua. Ini bagi saya merupakan satu isu yang cukup penting sebenarnya dan mungkin bila kita bercakap tentang penipuan keuangan ini hanya berlaku dari pelbagai aspek, pelbagai segi sebenarnya dan ramai juga yang telah pun menjadi bangsa dan ramai juga yang mengalami kerugian yang mungkin telah pun dianggarkan berjuta-juta ringgit sebenarnya dan ini merupakan isu yang perlu diberi perhatian oleh rakyat Malaysia secara keseluruhannya. Baiklah, izinkan saya memperkenalkan tetamu yang sudah pun berada di studio ruang bicara bersama dengan saya. Kita ingin mengucapkan terima kasih dan juga selamat datang buat pertama kalinya terima kasih kepada yang berbahagia Encik Vijaya Duri Singgato iaitu pengurus Bank Negara Malaysia. Jadi susah nak sebut nama tu, saya sebut VJ sajalah ya. Boleh sebut VJ. Okey, VJ, ini merupakan satu topik macam saya katakan cukup penting sebenarnya dan kita tahu masalah penipuan keuangan dalam talian ini sudah seolah-olah menjadi satu trend sekarang ini di kalangan rakyat Malaysia sendiri. Tapi mungkin daripada pandangan dan juga komen VJ sendirilah, terutamanya daripada pandangan Bank Negara Malaysia sendiri tentang bagaimana BNM melihat isu penipuan keuangan dalam talian ini. VJ. Okay, terima kasih Tuan. Terlebih dahulu terima kasih atas jemputan ini. Okay. Saya nak ambil peluang di sini untuk memberi penekanan bahawa Bank Negara Malaysia mengambil serius dan amat peka mengenai isu-isu mengenai penipuan dalam talian seperti ini. Perkara scam ni bukan benda baru dan makin berleluasa bila peralihan daripada bersemuka kepada semua dah dalam online, semua dalam talian. Bila jadi mudah, lagi mudah scammer menghidu sebagai satu peluang untuk mendapatkan mangsa. Betul. Jadi bagi Bank Negara kita ambil serius, kita beri perhatian dan telah mengambil beberapa langkah. Dari segi aspek yang kita lihat, kita tengok beberapa aspek. Satu aspek dari segi pencegahan, kerjasama dan kemudiannya juga kesedaran awam. Benda-benda ni penting. Jadi sebagai contoh langkah pencegahan, Bank Negara Malaysia telah mengarahkan pihak bank untuk menjalankan beberapa countermeasures, 5 countermeasures yang penting. Salah satu countermeasures yang kita telah lakukan ialah kita mempercepatkan peralihan daripada penggunaan SMS OTP untuk internet banking transaction. Ini langkah 5 langkah. 5 langkah. Jadi dari SMS OTP kita mempercepatkan peralihan kepada teknik pengesahan yang lebih cekap. Lebih untuk melindungi pengguna. Jadi itu antara langkah yang telah diambil sebagai pencegahan. Dan salah satu langkah lain yang kita telah lakukan ialah tentang peranti yang digunakan, single device. Maksudnya cuma satu phone saja boleh digunakan dan phone tu digunakan untuk internet perbankan yang diketahui oleh pihak bank. Jadi scammer tak bolehlah menggunakan internet banking menggunakan perisian lain yang tak didaftarkan. Yang tu langkah-langkah yang kita telah lakukan dari aspek pencegahan. Jadi saya akan ulaskan kemudian tentang kesedaran dan mungkin penting jugalah ramai yang tahu beberapa apa yang dipanggil dengan jenis-jenis penipuan dalam talian ini ataupun scam seperti apa yang Vijay sebut tadi. Tetapi mungkin apakah ada data ataupun statistik daripada Bank Negara Malaysia sendiri tentang isu penipuan dalam talian ini sebenarnya, Vijay? Saya nak ulaskan dulu tentang scam ni. Dahulu kala orang tua sentiasa menasihatkan kita, kalau nak lintas jalan pandang kiri, pandang kanan sebelum melintas. Betul. Dan kalau saya orang kampung, sama lah kita. Jadi biasalah dengar
balik rumah sebelum maghrib. Okey, yang tu semua pesanan-pesanan yang orang tua telah berikan supaya kita berjaga-jaga. Tetapi pada ketika zaman kita dalam online, dalam talian, siapa yang beri pesanan tersebut? Apakah langkah yang boleh diambil? Kita kena beringat, okay? Online ni secara dalam talian, air yang tenang jangan disangka tiada buaya. Jadi kemungkinan scammer sentiasa perhatikan kita dan cuba menghidu peluang yang ada. Okay? Jadi kita yang perlu bersiap dengan perisai. Okay? Melalui National Scam Response Center (NSRC), okay, telah ditubuhkan setahun yang lepas. Okay? Jadi menerusi pengalaman NSRC, dia ada beberapa modus operandi, okay, jenis-jenis scam yang agak popular. Salah satunya ialah e-commerce scam. Okay? E-commerce scam ialah di mana pihak scammer cuba memancing pengguna, okay, pengguna kewangan untuk membeli produk dari dia, tetapi dia tak menggunakan platform yang betul. Okay, dia dia hubungi kita melalui social media. Jadi kita perlu berhati-hati. Sama ada sekiranya kita membeli sesuatu melalui Telegram contohnya, okay, adakah kita sebagai pengguna terjamin? Okay, ada tak keselamatan terhadap kita? Okay? Kebanyakan kes yang kita lihat benda-benda yang tak masuk akal. Contohnya PS5 dijual dengan harga yang murah, tak masuk akal, seperti RM300 memang takkan dapat. Tetapi ramai yang jatuh ke perangkap tersebut kerana harga itu. Kerana harga tu. Okay? Kita panggil tu too good to be true. Okay? Biasanya tak dapatlah harga tu. Okay? Contoh-contoh lain, okay, tentang phone scam melalui panggilan. Baru-baru ni memang jadi famous. Nama NSRC pula disalahgunakan oleh pihak scammer, mengatakan panggilan tu dari NSRC dan nombor anda sedang digunakan untuk scam. Jadi bila disebut macam tu, orang panik. Orang mula bertindak percaya kepada panggilan tersebut. Okay. Pesanan kita, NSRC tidak akan membuat sebarang panggilan. Jadi kalau dapat panggilan kata NSRC, jangan percaya, letak je. Jangan layan. Scammers ni dia mempunyai skrip yang agak teratur. Lagi lama kita layan, lagi tinggi kebarangkalian kita jadi mangsa scam. Bagaimana Vijay yang tentang ialah satu lagi scam yang begitu popular ialah tentang perjanjian pelaburan yang menjanjikan pulangan yang begitu pulangan yang tak masuk akal. Tak masuk akal. Tapi masih lagi ada orang yang percaya sebenarnya. Itulah tuan. Sekiranya betul seseorang yang melabur 300 dalam masa 3 jam boleh dapat 30,000, saya rasa kita takkan bekerja tuan. Betul. Jadi kita perlu tanya balik, okay? Sama ada tak logik akalnya. Okay? Ada perkataan yang biasa saya sebut ni, common sense is being uncommon now. So untuk dapatkan realisasi tentang common sense ni, tentang logik akal ni, orang tak berfikir macam mana dapat duit dalam masa 3 jam. Kalau betul, kenapa scammer yang tak mengenali kita sanggup memberi peluang kepada kita untuk mendapatkan duit tersebut? Kenapa dia tak buat sendiri kan? Bagaimana dengan penggunaan gambar-gambar tokoh-tokoh ahli-ahli politik, bekas pemimpin negara dan sebagainya? Apakah itu juga sebenarnya diperhatikan dengan serius oleh bank negara? Dari zaman ni tuan, segala jenis gambar, segala jenis logo boleh didapati dengan mudah dalam internet. Jadi scammers sentiasa mengambil gambar tersebut dan mengolahkan sekononnya tokoh tersebut atau bank negara telah memberi satu kelulusan untuk syarikat tersebut menawarkan pakej pelaburan tersebut. Sentiasa ingat yang kita perlu semak dan kita perlu tahu di mana kita semak. Saya terkilan bila
saya pernah tanya mangsa, okey, sudah semak ke tak? Sudah. Kat mana you semak? Saya tanya dia, you betul ke you scammer? Kalau tanya balik kat dia, sudah tentunya dia tak mengaku dia scammer. Okey, jadi kita sebagai pengguna perlu perisaikan diri supaya kita tahu kat mana kita perlu semak. Okay? Sekiranya dia menggunakan logo bank negara, semak dalam laman sesawang bank negara sama ada syarikat tersebut diberi kelulusan, diberi lesen ke tidak. Semua semua institusi yang telah dilesenkan oleh bank negara namanya tersenarai dalam laman sesawang. Tak rasa tak cukup lagi, boleh menghubungi Bank Negara Malaysia untuk kepastian. Saya tertarik hati bila BJ sebut tentang peranan yang dimainkan oleh Bank Negara sendiri. Tetapi kita juga nak tahu tentang apa pula bentuk kerjasama yang diwujudkan oleh Bank Negara Malaysia dengan institusi-institusi keuangan ataupun bank-bank yang ada di negara kita ini. Apa jenis nasihat, apa jenis supervision barangkali yang dilakukan oleh Bank Negara? Seperti yang saya sebut tadi, Bank Negara telah mengarahkan pihak bank untuk menjalankan 5 langkah tambahan untuk mengukuhkan persediaan mereka untuk menjaga kebajikan pengguna. Okay? Yang pastinya, Bank Negara dan pihak bank akan pastikan pengguna kewangan rasa selamat untuk menggunakan platform atau produk pembayaran, yang tu pasti selamat. Dan tambahan kepada langkah-langkah tersebut, kita perjalanan kita atau war kita, peperangan kita takkan habis di sana. Kerana pihak scammer akan sentiasa mengubah taktik, akan sentiasa mengikut global change, mengikut perubahan global, menaikkan jenis-jenis tindakan yang dia ambil. Jadi pihak Bank Negara juga akan serasi dengan perkembangan dan sentiasa memantau, dan kita akan buat stock check. Kita akan sentiasa semak apakah jenis perubahan atau langkah tambahan yang perlu dilakukan. Tetapi kita sebagai pengguna kewangan, kita perlu sedar bahawa kita mempunyai tanggungjawab yang besar dalam peperangan ni. Jadi kita perlu sedar tentang nak memerangi scam ni bukan kerja orang lain. Kerja kita sebagai pengguna dan kerja whole nation approach. Setiap orang mempunyai peranan masing-masing. Bila you sebut tentang isu ni, VJ, ini pun sesuatu yang penting jugalah yang saya nak dapatkan respon daripada VJ sendirilah. Ialah kita tahu pelbagai langkah telah pun dilakukan oleh semua pihak yang terlibat, termasuklah Bank Negara Malaysia sendiri. Tetapi dari aspek ataupun dari segi kesedaran masyarakat itu sendiri, apakah masih lagi berada pada tahap yang rendah, yang tidak begitu memuaskan dan mengakibatkan mereka begitu mudah terperangkap dalam penipuan-penipuan pelaburan dan sebagainya? Ada banyak jenis scam. Walau apa pun jenis scam, sekiranya perisai kita kuat, kita takkan ditembus. Jadi kita perlu perisaikan diri kita, dapatkan maklumat terkini, dapatkan tips-tips supaya kita sedar apakah jenis bahaya atau jenis jerat yang scammer letak. Jadi saranan saya, kita sebagai pengguna kewangan, kita perlu mengikuti perkembangan terkini yang dikongsi oleh Bank Negara melalui Facebook Amaran Scam. Kita mempunyai Facebook page Amaran Scam yang berkongsi mengenai tips-tips terkini atau jenis-jenis scam terkini. Jadi kita ada banyak peranan. Satu peranan yang penting, jangan kongsi maklumat peribadi kewangan anda kepada sesiapa. Maklumat peribadi kewangan, contoh username, password atau ATM kad kita ada PIN number, yang tu maklumat peribadi kita. Jangan berkongsi kepada sesiapa walaupun orang rumah sendiri.
Sebab ini macam ibu jari kita tuan. Betul. Milik kita. Jangan berkongsi kerana kita tak tahu siapa yang boleh jadi mangsa. Okey. Mungkin bila orang lain, orang rumah kita yang jadi mangsa panggilan telefon dan dia serahkan maklumat. Kita tak nak macam tu. Jadi kita masing-masing jaga diri masing-masing. Okey. Dan ingat scam, kita ada phishing scam di mana dia beri link. Okey. Jangan mudah tekan mana-mana link yang dihantar oleh pihak yang tak diketahui. Okey. Yang ketiga tentang APK file, Android Package Kit file yang diberi melalui WhatsApp. Okey. Sekiranya anda tekan, dia akan download ke dalam telefon tersebut dan sekiranya telah dibenarkan, maksudnya maklumat dalam phone anda telah diambil oleh scammer. Jadi dia boleh baca semua maklumat. Ini bahaya kerana kita tak sedar yang tu jerat. Kita tak sedar itu taktik scammer untuk masuk phone. Jadi semua data dalam phone tu mungkin di tangan scammer. Bila Vijay sebut soal ini, saya pun takut juga ni sebenarnya. Tapi dikatakan bahawa tidak mudah jugalah untuk pihak-pihak seperti Bank Negara Malaysia, seperti pihak polis dan sebagainya untuk mengesan sebenarnya tentang apa yang dirancang, apa yang dilakukan oleh scammer ini sebenarnya, kerana dikatakan bahawa dari segi technical yang digunakan juga, dari segi teknik yang digunakan juga semakin sophisticated dan sebagainya. Jadi apakah ini betul sebenarnya dan apa yang perlu diawasi oleh rakyat Malaysia seperti kita lah? Okey. Memang betul. Dari segi jenis scam atau jenis jerat yang diberi itu makin tinggilah level dia. Okay? Tapi jangan risau. Pihak berkuasa di negara kita mempunyai usaha sama dengan pihak negara lain. Kerjasama ni berkongsi maklumat supaya kita bersiap sedia, kita tahu apakah jenis sasaran yang diletak oleh pihak scammer. Okay? Sebagai pengguna kewangan, kita perisaikan diri, kita kawal diri kita supaya jangan klik macam-macam. Okay? Jangan layan kalau ada panggilan telefon dari orang yang tak dikenali. Okay? Ketiga, kita jangan serahkan akaun kita kepada mana-mana pihak. Okay? Yang ni dinamakan akaun kedai. Okay? Jadi akaun kita milik kita, kita jangan serahkan. Okay? Dan kita ada beberapa tips lain yang sentiasa kita akan beri melalui amaran scam Facebook page. Okay? Jadi kita perlu lihat apakah langkah yang perlu diambil sekiranya ada ancaman. Okay? Sekiranya ada ancaman, kita kena ingat 3S. Soal, sekat, sebar. Kita soal apakah tanda-tanda ni. Red flags, tanda-tanda. Soal diri kita. Adakah ini logik akal? Atau adakah yang ini ancaman dari scammer? Sekat. Jangan terus lakukan seperti yang disuruh. Kalau dia suruh pindahkan duit, jangan pindahkan. Kalau dia suruh serahkan maklumat butiran peribadi kita, jangan serahkan. Kalau dia suruh jangan letak telefon, cakap je dengan dia, jangan ikut. Sebar, tanggungjawab kita semua. Kita perlu sebarkan maklumat supaya kita dapat membendung, supaya rakan kita, ahli keluarga kita juga selamat dari ancaman-ancaman scammer ni. Jadi ingat soal sekat, sebar. Selamat daripada ancaman-ancaman scammer. Tapi tak semua sebenarnya berada dalam situasi seperti apa yang Vijay harapkan sebenarnya. Vijay. Ada juga golongan-golongan, mereka tahu tentang perangkap-perangkap yang ada, tetapi entah kenapa tiba-tiba terutamanya golongan-golongan yang mungkin berada di rumah ketika itu bila scammer telefon mengatakan anda ada barang anda yang telah pun sampai di ada tips dia tuan. Jadi macam apa yang selain daripada apa yang Vijay sebut lagi, apa lagi kekuatan diri yang harus ada dan juga keberanian yang harus ada dalam diri mana-mana keadaan tuan. Yang kita perlu ingat, kita perlu bercakap
dengan seseorang. Kita kena break the chain, orang kata. Putuskan rantaian tersebut. Okay. Sekiranya kita hanya bercakap dengan dia, hanya dengar dari dia, kita percaya seolah-olah dia tu betul. Jadi sekiranya kita mula bercakap dengan orang, okay, contoh ahli keluarga kita, atau rakan kita, atau pihak berkuasa seperti Bank Negara Malaysia, PDRM, NSRC, National Scam Response Center, buat panggilan 997, okay, terus dapat bercakap dengan pihak yang sepatutnya. Kongsikan pengalaman tersebut, kita akan putuskan rantaian tersebut. Kata hati-hati, yang tu adalah ancaman scammer. Okay? Jangan layan. Okay? Sebab tu saya sebut tadi, kalau ada panggilan dari nombor yang tak dikenali, usahlah layan. Tamatkan panggilan. Skrip dia cantik. Lagi lama kita bual, lagi tinggilah peluang kita jadi mangsa. Jadi setiap orang perlu lihat, kita kena tahu kat mana kita nak lapor. Okay? National Scam Response Center adalah satu pusat operasi tindakan untuk membantu mangsa penipuan dalam talian, di mana pihak Bank Negara Malaysia, MCMC, PDRM, pihak bank, NFCC bekerjasama untuk membantu mangsa. Ada tak figure setakat ini jumlah aduan yang diterima oleh pihak NSRC sini? Dalam tempoh setahun pertama NSRC ditubuhkan, sejak Oktober tahun lepas, kita telah terima panggilan sebanyak 59,000. Wow. Yang melibatkan financial loss atau kehilangan kewangan sebanyak 200 juta. Jadi walaupun kita rasa nombor tu tinggi kan, mungkin ada juga di kalangan daripada kawan-kawan kita yang masih tak mengenali NSRC. Okay? Jadi Bank Negara telah bekerjasama dengan jabatan-jabatan seperti Jabatan Penerangan. Kita letak billboard. Okay? Dah letak dalam 60 billboard. Okay? Kita lihat apakah tindakan yang boleh dibuat. Kempen kesedaran, kita banyak buat kempen kesedaran melalui jelajah anti-scam kebangsaan, melalui karnival celik kewangan. Okay. Dan apa lagi kita belum buat? Kita buat radio. Okay. Perkongsian melalui radio, melalui TV. Kita dah buat tindakan tersebut, sampaikan kita pernah masukkan tips-tips ni melalui khutbah di masjid. Jadi kita cuba sampaikan. Jadi peranan kita pada hari ini kepada pendengar dan penonton semua, kita perlu bantu untuk sebarkan maklumat ni supaya kita dapat mengawal daripada ancaman scammer, dan mungkin kita dapat selamatkan wang persaraan seseorang. Ya, betul. Di penghujung ni secara ringkas jugalah, dari segi keberkesanan undang-undang dan juga peraturan yang sedia ada ini, apakah BJ secara peribadi melihat bahawa ianya mencukupi, tetapi mungkin juga ada beberapa kelompongan yang perlu diisi sebenarnya untuk memperkukuhkan lagi perjuangan kita menentang penipuan dalam talian ini? Bagi pendapat saya, undang-undang yang ada sudah memadai. Okay. Tetapi saya akan kembali persoalkan balik keadaan ni. Undang-undang dah ada. Okay, contoh, saya bagi contoh. Kalau pagar rumah kita terbuka, pintu rumah kita terbuka, dan kita letak dompet, kita benarkan scammer perompak masuk rumah. Seperti itu. Sekarang alam maya, internet. Jadi jangan buka pintu kepada scammer. Kita yang perlu tutup, kita yang perisaikan diri, lengkapkan diri dengan maklumat yang betul. Okay? Seperti yang saya sebut tadi, jangan pergi tanya balik kat scammer, you ni betul ke tak? Mampu dia takkan mengaku lah. Jadi kita kena tahu kat mana kita perlu dapatkan maklumat untuk kesahihan. Okay? Kena ada logik akal. Okay? Kalau benda tu kita sebut, if it is too good to be true, most likely it's a scam. Okay? Kalau benda tu dah terlalu best, tanya, kalau kita penjual, kita tawarkan dengan harga tu tak? Kalau kita syarikat yang memberikan pelaburan, kita akan tawarkan ke tak? Jadi kalau kita takkan buat, kenapa kita percaya dia akan buat? Okay? Jadi
gunakan logik akal. Persoalkan. Okay, kita latih minda kita untuk persoalkan semuanya. Kita tahu yang bekerja, kita tahu untuk mendapatkan gaji untuk sebulan, kena kerja sebulan. Kerja, betul. Ada dah menghitung hari. Okay. Untuk peniaga-peniaga kecil-kecilan, contoh nasi lemak. Untuk jual nasi lemak tu kos persediaan. Kos nak sewa tapak. Lepas tu nak jual, entah boleh jual ke tak, baru boleh hitung untung. Begitu susah untuk dapatkan duit. Jadi bukan mudah, tak ada jalan belakang untuk jadi kaya. Jangan percaya. Okay? Jadi saya letakkan kembali tanggungjawab kita bersama untuk jadikan keadaan negara kita terjamin dan kita sebagai pengguna kewangan sentiasa selamat. Jaminan dari Bank Negara, Bank Negara Malaysia dan pihak bank akan pastikan semua transaksi pembayaran atau semua kaedah pembayaran selamat. Pihak bank akan pastikan ruangan yang ada, perkhidmatan yang diberikan, kita akan pastikan sentiasa selamat. Baik, okey BJ, menarik sebenarnya lah. Saya cukup seronok sama-sama bersama dengan BJ sebenarnya. Jadi walaupun ini pertama kali, BJ jangan kata ini kali terakhir lah BJ. Anda kena datang lagi ni. Kita akan jumpa lagi. Banyak lagi persoalan-persoalan menarik sebenarnya yang ingin kita kongsikan bersama dengan anda sebenarnya. Jadi terima kasih kepada VJ Dure Singgato, Singgato, iaitu pengurus Bank Negara Malaysia, kerana sudi bersama kami di program Ruang Bicara ini. Jadi banyak pandangan dan juga nasihat dan juga perkara yang perlu dipatuhi dan diamati sebenarnya daripada apa yang disebut oleh VJ, dan kita mungkin akan terselamat daripada menjadi mangsa penipuan keuangan ini. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di program Ruang Bicara ini, dan jangan lupa walaupun kita sedang merayakan apa saja perayaan di negara kita ketika ini, mungkin kita rasa gembira, tapi jangan kita lupa untuk terus berdoa kepada rakan-rakan kita, saudara-saudara kita di Palestin, kerana mereka masih lagi berhadapan dengan situasi yang tidak menentu. Jadi seperti apa yang selalu kami sampaikan kepada anda, dari sungai ke segara, Palestin pasti merdeka. Kita jumpa lagi Ruang Bicara bernama diri. Terima kasih.